Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basharum mimman khalaq yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, kami adalah anak-anak Allah, yakni orang-orang yang rapat sekali kepada Allah, wa ahibba'u, dan orang-orang yang sangat dikasayanginya, disayangi Allah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakanlah hai Muhammad, kalau betul demikian, mengapakah pula dia menyiksa kamu dengan sebab dosa kamu? Bal antum basyarum mimman khalaq. Sebenarnya bukanlah sebagaimana yang kamu dakwakan itu, bahkan kamu semua adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain yang dijadikannya. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Dia mengampun bagi sesiapa yang dikehendakinya, wa yu'adzibu man yasha', dan dia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut aturan serta hukum syariat dan keadilannya. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Ingat, bagi Allah jua segala kuasa yang ada di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan segala yang ada di antara keduanya, wa ilaihil masir, kepada Allah jua tempat kembali. Sambungan lagi kepada ayat terdahulu yang menyatakan penyelewengan ahli kitab. Di situ pokoknya mereka menyeleweng kerana tidak memenuhi janji. Mereka menyeleweng berbagai-bagai. Dari sudut akidahnya, akidah rububiyahnya, mereka katakan Isa Al-Masih itu sebagai anak Tuhan. Mereka bukan saja Yahudi tetapi juga Nasara pun sama juga. Sama saja, sama-sama melakukan suatu penyelewengan di dalam agama. Di dalam agama. Mereka menambah kepada apa yang ada dalam kitab suci mereka, dan mereka mendakwa sesuatu yang di luar daripada batas-batas agama yang diutus kepada nabi masing-masing. Di sini pula ayat menyatakan orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, kami adalah anak-anak Tuhan dan orang Tuhan yang sangat disayanginya. Kisahnya ada sebab nuzul. Sebab nuzulnya, pada suatu hari Nabi SAW pergi bertemu dengan beberapa orang Yahudi. Tujuannya untuk mengajak mereka kepada Islam. Tujuannya untuk dakwah. Yahudi itu antara mereka ada namanya Amru bin Syas, Adi ibn Syas, ada nama Bahri, ada macam-macam lagi lah namanya, ramai Yahudi ni. Kemudiannya Nabi mengingatkan mereka bahawa hidup di dunia ini tidak lama, kita akan mati semuanya. Semua orang mati dan semua orang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan berhadapan dengan berpenuh tanggungjawab kepada amalan yang kita lakukan di dunia ini. Sama ada baik ataupun buruk, dosa ataupun pahala, di sana ada syurga dan neraka. Tanpa mengira biara siapa sekalipun, kumpulan mana sekalipun, tak kira. Yang dikiranya di sisi Allah ialah sebanyak mana amal kebaikan yang kita boleh bawa pergi ke akhirat. Di situ nilai kebaikannya. Jika tidak, jika banyak amal kejahatan, keburukan, akidahnya, amalannya tidak ada yang baik, maka tempatnya dalam neraka. Tiba-tiba melenting Yahudi yang didakwa itu melenting, katanya, kamu tak kenal kami. Kami anak-anak Tuhan. Kami ini kekasih-kekasih Tuhan. Bukankah Nabi kami Isa? Nabi kami Isa itu, ini kata Nasara, dia anak Tuhan. Bila anak Tuhan ni kami kekasih dia, anak buah dia.
anak buah Isa, anak buah Al-Masih Isa. Orang kasih sayangnya, kami penyokong-penyokongnya, pengikut-pengikutnya. Manakah Tuhan akan menyaksa orang-orang yang dikasihinya? Anak buah Nabi, anak buah bagi anaknya. Jadi dia, Nabi kami satu juzuk daripada Tuhan. Tuhan tidak akan menyaksakan anak-anak dia. Kalau dia menyaksakan anak dia, maknanya dia menyaksakan diri dia sendiri. Dia belik begitu pada Nabi. Dia kelonting, kelentong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Soal apa? Soal siapa sebenarnya yang benar dan yang salah dalam soal ini. Katanya waqalatil yahud wan nasara, orang Yahudi dan Nasara berkata, kami adalah anak-anak Allah. Ini biasa saja Yahudi, dia merasakan darah dia ni mahal harganya karena darah keturunan Yahuda, darah keturunan nabi-nabi. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda, kami tak masuk neraka kalau masuk hanya beberapa hari saja. Mereka juga mendakwa bahawa mereka ini seperti yang disebutnya di sini, dan mereka macam-macam mendakwa bahawa kumpulan mereka kumpulan yang istimewa. Sama ada Yahudi ataupun Nasara sama saja. Mereka membuat pengakuan yang seumpama ini, tujuannya ialah untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab. Mereka tidak mahu kalau melakukan kejahatan di dunia ini dia balas dengan dosa, tak mahu yang itu. Mereka mahunya lakukanlah apa saja di dunia ini, terutama sekali terhadap orang ummi. Ummi ini yakni orang Islam, pengikut Nabi Muhammad ni. Lakukanlah apa saja, tidak balas nanti pada akhirat nanti. Tidak ada. Jadi oleh kerana itu, mengapa tidak ada alasan diberinya? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Kami anak-anak Tuhan. Tuhan tidak akan menyaksakan dirinya sendiri. Mereka berfikir begini kerana untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab. Tak payah melakukan semayang, puasa, tanggungjawab pun tak ada, perjanjian pun diabaikan semuanya. Itu tujuannya. Jadi bagi menghalalkan, bagi membenarkan dakwaan ini, sekalipun mereka menyedari bahawa ini hanya tipu daya mereka saja, rekaan mereka saja, tetapi mereka terpaksa bercakap begini bagi menghalalkan perbuatan yang mereka lakukan. Mereka mengambil riba daripada orang Islam, tidak mengambil riba daripada buat dia sendiri. Tak salahkah? Salah. Tapi Tuhan tak ambil salah, tak ambil tindakan sebab mereka anak Tuhan. Kekasih dia, abna'ullahi wa ahibba'uhu. Di sini abna'ullah jamak daripada ibnun. Jamak ibnun abna, maknanya mereka tidak mengaku bagi pihak dirinya sendiri saja, tidak, tetapi kumpulannya semua sekali. Asalkan orang itu Yahudi, asalkan orang itu Nasara, semua sekali termasuk dalam bahagian anak-anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Maknanya lebih sombong lagi, lebih sombong apabila membuat suatu dakwaan itu tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada orang lain juga. Sedangkan orang lain itu tak mengaku pun diri mereka itu anak Tuhan, tapi tak ada perempuan anak Tuhan juga. Semua Yahudi. Kalau Yahudi, kalau Nasara, ini anak Tuhan, ini kekasih Tuhan. Wa ahibba'uhu qul falima yu'adzibukum bidzunubikum, katakanlah hai Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum, mengapa kamu diseksa disebabkan dosa-dosa kamu. Di sini Al-Quranul Karim mengambil jalan singkat untuk membantah dakwaan ini. Jalan singkatnya iaitu terus bertanya, mengapa kamu diseksa disebabkan dosa kamu? Kamu melakukan satu dosa, kamu diseksa, kamu bersalah, kamu melakukan suatu perkara yang merugikan kamu disebabkan perbuatan kamu. Di dunia perbuatan ini, kesalahan akibat daripada kesalahan itu kita menerima berbagai-bagai ancaman. Katakanlah satu kenderaan dia langgar, katakanlah pembagi jalan. Mengapa? Karena dia mabuk, minum alkohol. Jadi dia terseksa disebabkan perbuatannya sendiri. Perbuatannya ialah mengambil bahan yang memabukkan. Mengapa dia menerima akibat daripada pilihan yang dibuatnya, iaitulah minum. Jadi ayat terus membicarakan tentang kesan daripada sesuatu tindakan yang diambil oleh seorang untuk meyakinkan bahawa setiap
tindakan yang diambil oleh seseorang manusia di dunia ini, dia hendaklah bertanggungjawab penuh dengannya. Tidak boleh tiba-tiba seorang itu disebabkan dia mabuk, maka dia mempersalahkan orang lain. Disebabkan dia mabuk, maka dia langgar pembagi jalan, dia berlaku kemalangan di tengah jalan. Dia tak boleh nak mempersalahkan orang lain. Dia tak boleh nak bersalahkan. Ini sebab kelang arak lah ni. Sebab kelang arak lah ni, jual arak, jual pula depan mata dia. Dia beli depan mata dia pula dia beli, maka dia minum. Kesalahan orang. Bolehkah begitu? Tentu sendiri, Yahudi sendiri, Nasara sendiri akan mengatakan bahawa ini tanggungjawabnya. Baik, Quran dalam ayat ini tidak bincang panjang, terus mempersalahkan orang yang melakukan sesuatu tindakan, terus meletakkan tanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Padahalnya kalau nak kira dari sudut cara bercakapnya, dia kena bincang tahap yang pertama di sini. Tahap yang pertamanya, benarkah kamu ni anak Tuhan? Benarkah kamu ni kekasih Tuhan? Bincang dulu. Buktikan bagaimana kamu anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Siapa bapa kamu? Siapa datuk kamu? Kamu lahir di mana? Kamu daftar di mana? Bagaimana pulaknya tanda-tanda bahawa Tuhan kasih kepada kamu? Tidak, Quran tak mahu. Ni buang masa. Buang masa duk bincang-bincang perkara ni. Terus masuk, mengapa kamu terseksa? Kalau kamu anak Tuhan, mengapa kamu mati? Mengapa kamu miskin? Mengapa kamu tak boleh hidup lama? Mengapa anak kamu mati? Mengapa anak kamu hilang? Kalau kamu anak Tuhan, terus pergi ke situ. Terus. Jadi ini dalam kaedah jadal Al-Quran dia panggil qaidatul khalf. Kaedah ni kita mengambil hujah berdasarkan kepada peristiwa yang lalu. Jangan bincanglah perkara ini anak Tuhan, tak anak Tuhan, tapi mengapa kamu hidup? Mengapa ladang kamu tak jadi? Mengapa kamu tanam pokok-pokok tak hidup? Mengapa? Jadi cukup setakat itu. Jadi ini tujuannya untuk merekaskan bicara dan tidak mahu membuang masa. Kita pun banyak perkara yang kadang-kadang kita lakukan sesuatu buang masa. Kita buang masa terus pergi kepada titik yang kita nak bicarakan. Ini boleh menguntungkan masa dan boleh cepat menyelesaikan masalah yang nak dibincang. Katanya, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum, katakanlah, mengapa kamu diseksa dengan sebab dosa kamu? Kamu diseksa di dunia dan diseksa di akhirat. Di dunia ini seorang itu hendaklah bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan olehnya. Jika perbuatan itu baik, maka hasilnya baik. Jika perbuatan itu buruk, hasilnya buruk. Seseorang tidak boleh meletakkan beban terhadap orang lain. Tak boleh. Bal antum bizunubikum, dengan sebab dosa kamu. Ayat ni seolah-olah meletakkan kepada kita bahawa setiap amalan dia ada kesannya. Kesannya sama ada segera di dunia ataupun kesannya di akhirat. Tidak ada satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dia berjalan dengan begitu saja tanpa sebarang kesan. Tak ada. Sekurang-kurangnya kesan tapak kakinya mesti ada sebab dia berjalan. Kesan tapak kakinya. Jadi kalau macam itunya, perkara yang lebih besar lagi pastinya ada kesan dan akibat. Yaghfiru liman yasha wa bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan kamu adalah manusia mimman khalaqa, di antara makhluk-makhluk Tuhan. Sama saja. Kamu Yahudi, kamu Nasara, sama saja dengan bukan Yahudi dan bukan Nasara. Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang dari kalangan kamu bertanggungjawab dan setiap orang bertanggungjawab terhadap apa yang di bawah tanggungannya. Fal mar'atu ra'in fi baiti zawjiha. Isteri bertanggungjawab di rumah suaminya. Akhirnya Nabi bilang satu demi satu orang itu bertanggungjawab. Suami bertanggungjawab, isteri bertanggungjawab, hamba bertanggungjawab, pekerja bertanggungjawab. Akhirnya Nabi tutup, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu bertanggungjawab dan setiap kamu pulanya bertanggungjawab terhadap apa yang ada di bawahnya. Qul bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan kamu, yakni Yahudi dan Nasara, manusia termasuk dalam makhluk-makhluk yang lain, yakni sama juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada beza di antara Yahudi, darah Yahudi dengan darah bukan Yahudi, darah Nasara dengan bukan darah Nasara. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bagaimana keadaan itu sama? Sama Tuhan mengampuni kepada siapa yang dikehendakinya dan dia menyiksa siapa yang dikehendakinya.
Tetapi kesaksaan dan balasan baik yang dilakukan oleh Tuhan ada kaedahnya sendiri. Dia ada kaedah dan ada sunan, ada peraturannya. Dia tidak akan menyaksakan hamba-Nya yang mukmin dan saleh. Dia tidak akan menyaksakan dan dia tidak akan memberi tempat yang istimewa kepada hamba yang derhaka kepadanya. Jika tidak, maka Allah zalim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama Allah ialah Al-Adlu, Al-Adlul Latiful Khabir. Al-Adlu Maha Adil, Al-Latifu Maha Lemah Lembut, Al-Khabiru Maha Mengetahui. Sifat ini sebenarnya tidak sesuai jika Allah Subhanahu wa taala bertindak menyeksa hamba-hambanya yang saleh dan memberi balasan baik kepada hamba-hambanya yang buruk, yang melakukan kejahatan. Sekalipun dalam ayat ini menyatakan yaghfiru, Tuhan mengampun, liman yasha, bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan menyeksa bagi sesiapa yang dikehendakinya. Ayat ini menyatakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kebebasan yang mutlak. Dia boleh berbuat apa saja. Dia boleh buat apa saja dan letak di mana saja. Orang ini pada hari akhirat, dia tidak tertakluk kepada apa yang dilakukan oleh manusia dan apa yang tidak dilakukan olehnya, dengan dosanya, dengan apa. Dia tidak tertakluk di situ. Jika seorang manusia ini dimasukkan ke syurga, dan kita insya-Allah akan ke syurga, maka ke syurga ni jangan ingat bahawa sebab saya semayang ni duduk dalam syurga ini, sebab saya puasa sunat lagi, puasa tidak sunat lagi, semua saya buat belakang maka saya masuk dalam syurga. Jangan ingat syurga Allah itu diberi berdasarkan kepada amalannya, tapi berdasarkan kepada rahmat Allah. Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kerana itu maka balasan baik diberi kepada seorang hamba-Nya. Sebab Allah tidak wajib membayar gaji, tak wajib di atas Allah membayar pahala. Ini orang ni pahalanya sekian-sekian, kena beri kepada dia apa yang patut diberi. Tidak wajib baginya. Jadi jika seorang itu masuk ke dalam syurga, maka kerana rahmat Allah. Jika seorang itu dimasukkan ke dalam neraka, wali'iyadzubillah, kerana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil dan Maha Rahman dan Rahim. Tindakannya sama ada baik buruk, ke syurga dan ke neraka, kerana keadilan dan kerana kasih sayangnya. Bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Bercakap pasal dosa pahala, pasal syurga neraka, ini bercakap ini perlu kepada seorang itu mempunyai kuasa yang penuh dalam tangannya. Kita nak boleh bercakap dalam dunia ini pun, kita nak bercakap orang tu mengenai kedudukannya bagaimana, kita kena cakap bahawa kita ada kuasa sebanyak mana. Kalau kita ni tak ada kuasa, kita ni tukar sapu saja, tukar cuci kereta saja, maka jangan cakaplah pasal naikkan gaji. Tak payah bercakaplah pasal kita tak ada kuasa. Dalam dunia ni pun begitu, kita bercakap banyak, kita kuasa besar. Tapi kalau kita tak ada kuasa, tak payah banyak cakap. Jadi Tuhan di sini, Allah Subhanahu wa taala bercakap pasal Yahudi, pasal Nasara, dia mengaku dia anak Tuhan, dia tidak akan terseksa pada akhirat. Tuhan tayang dia punya kuasa. Walillahi mulkus samawati wal ardi, kepunyaan Allah jua kuasa memerintah langit dan bumi. Adakah selain daripada Allah berkuasa di langit dan di bumi? Tak ada kuasa. Tak ada kuasa, jangan cakap soal dosa pahala. Ini bukan hak kita. Walillahi, dan kepunyaan Allah jua mulkus samawati wal ardi, milik langit dan bumi. Di sini bercakap pasal ayat dahulu, ayat 17 pun ayat penutupnya walillahi mulkus samawati wal ardi. Ayat ni pun bercakap tentang Yahudi yang mengaku mereka ini anak Tuhan atau kasih Tuhan. Ditutupnya juga dengan menayangkan kuasanya, walillahi mulkus samawati wal ardi. Artinya kaedah pendekatan Al-Quran ini bukan satu kaedah pendekatan yang tidak boleh meyakinkan seorang, meragukan seorang. Tidak. Pendekatan Al-Quran sepatutnya dia cakap tetap meyakinkan. Di sini dia meyakinkan. Jangan seorang itu merasakan kecewa kalau dia sudah taatkan kepada Allah. Dia melakukan perbuatan dia, amalannya dia diperintah Allah ke atasnya. Jangan dia ragu bahawa tidak ada bahagian pada hari akhirat. Jangan ragu, sebab tidak ada siapa yang berkongsi memiliki 7 petala langit dan bumi ini. Hanya Allah saja. Jadi kalau begitu jangan ragu dalam perkara ini. Rezeki yang ditentu oleh Allah baginya tetap rezekinya. Meskipun ada usaha-usaha untuk mengelak, untuk menjauhkannya daripada mengambil rezekinya.
Balasan syurga yang disedia pada hari akhirat akan diberi kepadanya, sekalipun ada pihak-pihak yang tidak suka, terutama Yahudi dan Nasara, merasakan orang Islam yang disebut ummi ni tak payah masuk syurga, mereka bukan ahli syurga. Walaupun buat amal ibadat banyak pun tak masuk syurga, sebab mereka tidak Yahudi. Jangan fikir perkara ini. Jangan perkara ini boleh meragukan kepercayaan mereka, akidah orang Islam. Sebab mereka ini tidak memiliki langit dan bumi. Allah jua yang memiliki langit dan bumi. Bukan saja langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan barang yang di antara keduanya, antara langit dan bumi. Kita pun rasa sejuk, rasa lega. Pasal apa? Pasal yang paling besar sekali Allah Subhanahu wa taala. Biarpun manusia boleh melakukan apa saja di dunia ini, tapi mereka tidak besar. Akhir sekalinya bukan saja tidak besar, wa ilaihil masir, balik pada Tuhan belaka. Semua sekali balik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin pun ke situ, yang kaya pun ke situ, yang pendatang pun ke situ, yang hak asli pun ke situ juga. Sama saja tempatnya. Jadi susah apa? Hidup di dalam dunia ini hidup sementara. Setengahnya disebutnya di sini ini sebagai lakonan. Hidup dalam dunia ini tidak sebenar, lakonan saja. Lakonan sebenarnya bukan lakonan juga. Kalau lakonan ini tak ada dosa pahala. Ini hidup dalam dunia ini hidup sebenar, bukan lakon. Kita ada dosa dan kita ada pahala, kita bertanggungjawab dengan setiap langkah yang kita lakukan. Jadi dengan itu meyakinkan lagi apabila Allah tutup ayat ini, wa ilaihil masir, dan kepadanya tempat pulang. Tempat pulang ni mana? Tempat pulang ni Bukit Kiara. Pertama, persinggahan tu bukan pulang sebenar. Persinggahan sementara ke situ. Kemudiannya kita akan pergi pulanya ke syurga, bagi mereka, bagi para ahlinya, dan ke neraka bagi ahlinya. Tetapi kita yakin bahawa Rahman dan Rahim Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah, mengatasi segala-galanya. Mengatasi. Jadi keyakinan inilah yang memberi peluang bagi orang mukmin rasa selesa hidup dalam dunia ini. Seterusnya, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna wallahu subhanahu wa ta'ala.